Kenapa dia belum? Okay. Okay, kalau boleh kita habiskan awal, kita boleh revision. Okay, so actually sometimes benda ni you all dah tahu sebenarnya. Dah form 5, right? Jadi kita go a bit slow ke, a bit rush ke, tapi benda ni yang tahu dah sebenarnya. Okay. Control. So sekarang ni kita nak guna apply rules of differentiation. Benda ni SPM kalau siapa yang belajar, kena belajar kan. Sama je. Okay, dia tak ada beza pun. Sama-sama je. Okay. Yang ada beza nanti check lecture 3, 4, 5. Benda tu baru jugalah untuk you all. Kan sikit-sikit kan. Okay, so sekarang ni you tahu actually this is different ni gradient. Differentiation is gradient. Gradient is slope. So it's kecerunan. Okay, kalau ini saya beri contoh y equals 2, k constant. The graph is macam ni kan. Graph dia macam ni, y equals 2. Flat je. Kalau dengan mata kasar, tak ada gradient. Tidur. Tu yang dia punya ni kosong. Okay, dia punya, the graph itself tu. Macam tu dia panggil gradient 0. Okay, so kalau say whatever constant, dia punya gradient always 0. Sebab tak ada x. Kalau you nak pun, fx equals 5x power 0 kan. Dia akan jadi 0 nantilah. Okay. Dan yang ini power rule. Yang ni kena adalah dalam you punya mind map. Okay. Kalau yang bagi ni, ingatlah differentiate, dia bawa, dia jatuh standard sikit, dia bawa ke depan. Lepas tu dia bawa ke sini, dia korban dah satu kan. Nak buat inilah. And power ke bawah. Dia turun bawah dah, dia kena reduce 1 minus 1. Nanti confuse dengan integration. Tapi tak apa. Integration second sem. Tak kacau you all. Ingat ni je. Okay. Power ke depan. N is real numbers. Okay. And lepas dia susah ke depan tu, dia kena minus 1. Example. Senang je. F prime x sama apa? Tapi siapa boleh sebut? Ni. 3x squared. 3x squared. Senang lah kan? F prime x is equal to? Negative 15x squared. So, kalau senang. Kalau guna power rule. Kalau kata differentiate using first principle. Macam lecture 1. Banyak songeh. Kan? Senang ni. Okay. So, sekarang ni nak cari sum ke difference sama je lah. Jadi differentiate term by term. Term by term kita kacau. Contohnya differentiate macam ni lah. Kalau differentiate, senang je. Yang ini apa? Bawa ke sini 12x squared kan. Jadi siapa tahu? Differentiate dapat apa? 3. Negative 3. Yang ini dan ini positive 2/3. Siapa tahu ni? X power apa? X power negative 3. Yang ini plus 0. Kan? Okay, dan cukup lah. Kan? Macam tu je. Okay. Kalau boleh simplify cantik sikit. Okay. Sekarang ni kalau problem is dia punya function lah. Function dia ada set apa benda. Kalau bagusnya, kalau kes macam ni expand dah jawapan tak boleh apa. Okay. Dia expand dulu, dia ditinggalkan ni, dia change set to indices. Okay. Dan dia guna index lah. Ini darab ini. Step power dia 2 plus 3, 5. Yang ini darab ini. 3 plus ini dapat ini. So baru dia differentiate. Differentiate ni. Yang ni. 5x power 4. Yang ni. Okay. Negative 7/2. X kan 7/2 minus 1 dapat power 5/2. Boleh Okay. Untuk kalau katakan
differentiation punya, kalau you tak tahu product rule, quotient rule, baik tak payah belajar differentiation. Okay, dua benda ni you kena tahu sampai bila. Sebab kita nak guna benda ni yang power rule tadi pun kita nak guna sampai habis chapter yang lecture ni sekarang kita nak guna sampai habis sekarang ni. Okay, sekarang mesti tahu. Jadi the idea dia dalam you punya mind map ada. Saya senang je. Katakan buat macam ni. Saya suka ingat macam ni. Y prime. Idea dia saya suka buat Y U prime V plus U V prime. Idea dia kita differentiate satu term. Kita remain satu. Lepas tu dia ada one. Kalau dia bagi Y equals U V W. Ini darab kurungan. Normally darab. Y prime differentiate, maknanya dia punya konsep of product rule, satu differentiate, yang the rest. Lepas tu yang ini differentiate, yang ini rest, dua-dua ni. Plus U, V, W prime. Itu dia punya konsep of product rule. Up to you lah, kalau you nak hafal macam ni pun boleh. You nak remain U dulu, V prime. Tapi saya lebih suka buat macam ni. Yang first dulu saya differentiate. Sebab nanti tally dengan product rule, quotient rule. Okay, up to you. Tapi idea product rule, satu differentiate, satu remain dan plus. Plus. Okay, itu idea dia. Okay, so differentiate ini function with respect to x using product rule. Yes lah, you boleh expand. Tapi dia nak guna product rule. Ada dulu saya suka tu, tak payahlah tulis U apa macam budak-budak tak pandai. V apa tak payah tulis. Macam tak pandai, terus tulis dulu, terus buat dalam dy dx, terus jawapan. So but because of ramai student careless, mata tak larat ke apa benda tak fikir kan. So saya suggest tulis. Ni adalah one mark. Okay, U prime. Macam mana? Siapa dapat U prime? Apa U prime ni? Cuba cari U prime. Yol. Apa U prime? Senyaplah pula mereka ni. X over 2. X over 2. Tak, kita differentiate U prime. Kita cari U prime. X over 2. Bukan 1 over 2. Bawa ke depan. X. Power? Negative 1 over 2. V prime. Negative 3 kan? Okay. So, yang ini actually you bolehlah transfer to macam ni. Kalau nak lah direct. Ada yang ajar direct macam ni je. Lepas tu, you dengar suara kucing saya gaduh kat luar tu. Bising. Okay. Pada rule dia pangkah macam ni dengan ni. Ni dengan ni. Macam apa? Ultraman pangkah macam ni. So sekarang ni mata nampak ini dengan ini. Okay. Set X dengan negative 3. Plus. Okay. Ikutlah nak buat ke mana pun. 2 over set X. Bracket please. Terus. Sometimes kat sini satu markah. Satu markah. Atau recover kat sini. Plus. Okay. Formula betul. Dia ada markah. Lepas tu marks kan. Kalau negatif tak ada. Kalau minus tak ada. Okay. So adjust. Katakan can I leave? Answer siapa sih? Yes. Dia tak kata simplify. Kat sini pun tak apa. Okay. So sekarang ni saya suggest lah tulis lah label. Kalau seterusnya malah masa saya dulu tu tak payah tulis ni. Yang ni saya tak pandai je. No. Sekarang ni bagus tulis. Okay. Dalam exam you all sangat penat. You all akan sometimes bertukar jadi U prime, V prime plus UV. Salah. Okay. Takut tersalah. Ini nampak jelas mata gitu.
Okay, tapi up to you lah. Saya dah habaq dah. Kan? Dapat jawapan Okay. Quotient rule pula. Okay. Quotient rule kalau normally kalau dia bagi dalam pattern quotient rule, bagus buat quotient rule, especially untuk trigo lah. Kalau untuk yang lain tak boleh adjust. Okay. So sekarang quotient rule, okay, formula macam ni. Atau y equals u over v, y prime, u prime first minus v minus u v prime over v squared. Tapi kalau you ingat macam ni tak ada masalah. Okay. Tapi but make sure u yang ni yang atas yang prime minus. Please remember this. Minus. Tolong ingat minus. Ada dalam mind map atau it's up to you nak follow mana satu. Kan? Up to you. Okay. Dan for ni punya example, dia suruh guna quotient rule. So you have to use quotient rule lah. Walaupun boleh divide. Elok-elok je boleh divide kan. Boleh pecah ni. Tapi dia suruh guna, kita guna je lah quotient rule. Okay. So saya buat juga u 6x squared plus 1 v 2x u prime. Yang saya tu saya anggap you all dah terror buat ni. Differentiate this 2. Okay, now df prime x, kita pakai dy dx. Bagus kalau pula tulis formula. So ingat. Okay. Okay, then macam mana kita pangkal nak cara nak ingat ni. Okay, so ni dulu. Okay, yang ni. Macam tu kan. Okay, so u 12x dot 2x minus 6x squared plus 1 2 over v squared 2x squared. Okay, naik atas tu senang. Susah. Apa you lah nak ingat macam mana? Minus. Dan simplify 24x squared 12x squared minus 2 alert dengan bracket, alert dengan negatif semua, 4x squared. So f prime x 12x squared minus 2. Terus kena kita jangan tinggal macam ni macam tak settle. So kita akan tinggal dalam bentuk sama ada you boleh pecah macam ni. Pecah macam ni. Atau in one day lah. Okay, macam ni pecah. Dapat potong 3 minus 1 over 2 x squared. Boleh macam ni. Atau boleh dalam 6x squared minus 1 2x squared pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Ada soalan? Okay. Dia ikut cara ni. You up to you lah nak ikut mana kan. Tapi label jugalah. Up to you. Okay. So sekarang ni kita boleh go sambung lagi. Kita boleh sambung lagi. Sikit lagi. Ini taklah sangat kita guna tapi kena tahu juga. Okay. Because dia ada chain rule sikit lah. Kita banyak guna chain rule. Okay. Katakanlah G differentiable. F differentiable. Dia punya composite also differentiable. Macam tu lah. Kan. Semua differentiable. Okay. So sekarang ini kalau dia banyak, contoh banyak dia punya macam contoh x squared plus 1 kuasa 5 ke 6 macam ni lah kan. Okay. Kita labelkan inside ni u. Okay, variable lain u tapi still guna x. And then y tadi dalam u. Tapi dia punya ada chain rule nak cari dy dx. Kita guna u kan. So dy over du dot du over dx. Kalau kita cancel, macam kita cancel tapi bukan cancel actually. Saya dapat dy over dx. Okay. Tapi sebenarnya tak cancel.
So dy over dx ni equals, this is f prime, tapi variable u, variable ni, yang bawah ni, variable u. Yang ini g, variable x. Tapi it's okay, you all tak tahu tu tak apa. Yang penting you tahu chain rule yang colour ni. Chain rule is this one. Okay, dan tahu nak pakai. Because dia you tak pergi terlalu detail untuk you punya syllabus. Saya pun tak nak detailkan. You all tahu guna aja. Okay. Okay, so sekarang ni dia bagi. Saya tak macam mana saya cuba discuss yang ni lah. Ni, B So, yang ini soalan dia yang real nanti akan jadi macam ni. Soalan real nanti. Macam ni. Macam ni. Dia apa? Differentiate. Contohnya, using chain rule. Tapi soalan dia tak akan minta chain rule ke apa. You boleh differentiate directly. You ada choice. Okay. Differentiate ni. Okay. Kalau you boleh differentiate directly, kan boleh. Tak ada masalah. Say that kita nak guna chain rule. Kita boleh chain rule. Yang A saya tak nak bincang. Chain rule. B mana B? Yang B ni. Macam mana nak buat Tadi Y. Soalan B mana soalan B? Y ini aja bagi ni kan. Okay, chain rule is dy over dx. Dy over du. Du over dx. Kalau kita potong u dapat dy over dx. So sekarang ini y equals u to the power of half. Y, okay, kita respect kita dekat u. So dy, differentiate y respect to u lah kat sini. Dy du sebab dia ada u. Cara guna power rule macam biasa. Cuma variable u. Bawa ke bawah 1 over 2 u 1 over 2 minus 1, negative 1 over 2. So kita boleh simplify dapat macam ni. Kalau you dah pandai, differentiate ni, set u, terus dapat macam ni tulis. Tak ada masalah pun. Yang ini dia punya independent ni u. Kita differentiate u with respect to x. X kat sini. So kita dapat 7. Kan apply chain rule dy dx, dy du awak 1 over 2 set to u dot du dx 7. Then substitute what is u 7x minus 2. Done. Dapat Ini using chain rule. Chain rule ini adalah nak guna nanti dalam lecture last yang banyak kita guna. Atau tu lecture banyak juga guna sebenarnya. Serta-serta student dia akan guna. Serta yang terror sikit direct terus kan. Tak ada masalah. Boleh guna. Dia tak ada limit. Nak guna ke tak nak guna. Tapi saya tahu kena guna juga kan. Dalam chapter 10 tu banyak guna dia. Chain rule. Okay. Banyak Okay. Lepas tu kita pergi lagi. Yang ni senang lagi. Yang semua senang derivative for the function kalau yang power ni n kan, power n, kita guna chain rule juga. Kita boleh skip. Kita terus guna ni. Maknanya kata say that you tak nak guna chain rule kan, kita guna direct. Power terus keluar ni ke bawah juga. Lepas tu ni kita panggil apa? Saya lupa saya buat inovasi dulu. Bracket dia, okay, still ada. Tapi dia punya ni less di power. Dan kita pun differentiate dalam bracket ni. Tak apa saya tunjuk lah. Ni kena ada dalam dia punya mind map. Contoh-contoh, example 8 ini. Saya lupa apa nama sebutan dia, lupa dah. Jadi kita apply ni. Kita ni. Kita guna ni. Ni. Kita guna apa? Macam saya boleh lupa Sekejap soalan dia. Y equals, mana soalan dia? 1 minus, yang ini macam revision you punya SPM. Katakan you tak nak guna chain rule. Buang masa kan? Terus dy dx
Ini power ke bawah. Still lagi 6. Yang ini 1 minus 2x. Repeat je. Then, saya tak mau nak tulis sikit. Okay. You kena differentiate whatever in bracket. Differentiate ni. Okay. Lepas tu, ni kita rewrite. Power 6. Differentiate ini dapat negative 2. Then dapat negative 14. Simplify to x. Okay. Kalau kata, can I skip here to here? Yes. Boleh. Tak nak skip ni, yang ni yang dia step dia, tak apa, tak ada masalah. Tapi make sure kena alert lah. Cara guna power rule kan. Okay. Sampai kita try yang B pula. Yang B, y equals 2x power 4 minus 9x plus 6 to the power of 4. Katakan ni dy dx ni mesti dy dx. Mesti dah differentiate. Tak nak sama juga y semua kan. No. Yang you kena alert. Y is this ni, the function. When you differentiate, kena letak dy dx. Nanti kena tolak markah. Power rule 4. Write whatever sini. Buat macam ni dulu. Okay. So, write whatever in bracket. 2x power 4 minus 9x plus 6. Then, differentiate yang ni. Differentiate guna rule jugalah. Yang ini 8x cube minus 9. In bracket Kalau siapa yang tak berapa mahir buat cara ni, guna yang second step ni yang saya buat ni. Yang ni, tunjuk ni dulu. Buat step by step. And then, tekan I stop sampai sini, stop lah. Ataupun boleh stop. Dia tak kata simplify kan. Soalan ini dia akan kebanyakan dia akan proof lah. Dia nak tahu kat mana atau show that supaya dia tahu kat mana boleh berhenti. Okay. Buat apa macam mana? Okay, dia guna direct direct terus. Okay, dah nak habis ni. Okay, dah nak habis ni. Yang ni senang je. Ni first principle. Kalau first derivative, yang itulah ni second derivative. Ni third derivative. Sometimes guna f prime, f double prime, f triple prime. Ni maknanya ini d dx dy dx. Maknanya dy dx ni kita lagi sekali. Ini maknanya d dx d2y dx squared. Atau macam tu lah d dx d dx dy dx. Macam ni. Dia double. Masukkan So, kita buat. Nak habis dah pun. Lega kan. So, find the third derivative. Maknanya sampai f triple ni. Tapi guna P, kita guna P lah. P prime. Siapa nak sebut? Yang ni dapat apa? Sebab kita ada masa banyak kan. Dapat apa? Cepat lah, you all. Kalau saya cakap seorang-seorang. Negatif. Negatif 8 x 3. Okay. Orang lain pula ni. The second term. Cepat. 27x square. Okay. Ni the next. Negative 10x. Plus 0 dah. 0. 0. Okay. Jadi siapa sebut ni? Cepat nak habis Negatif dah. X squared ni. Dan ada second term apa? 54x. 54x then minus 10. Minus 10. Okay. So third derivative kan. Sampai ketiga. Okay. Siapa nak sebut Negatif 48x. Plus 54. senang kan? Itu jarang-jarang lah tak saya tanya. Just nak introduce you lah. Okay. Kalau ada happy kan, differentiate lah.
Kan dapat sampai 10 pun boleh kan. Dia maximum is 4 je sebab lepas 5 je. Ni dapat kalau yang keempat nanti kan. Okay, dapat negative 48 right. F yang kelima punya differentiate 0 lah for all. Macam tu lah kan. Okay, so yang example, ni last example kot no. Cari ni. So firstly you cari dy dx. Apa dia? First term dy dx. 15x square. 15x square. Plus Plus 2. Ha, yang ini ni. Kalau tak tu kan, you buat negative x. Ha. Baru kita ni. So sekarang negative 1 times negative dapat apa? Kan kita nak differentiate ni. Di negative 1 times ni dapat 1 plus kan. X to the power negative apa? Negative 2. Okay. Kau baca ni senang. Macam ni lah. Adjust terus lah. Senang y x squared plus 2x minus x. Senang. Okay. So d2y dx squared. Okay. Kenapa dia panggil d2y dx squared lah? Sejarah dia macam ni. dy dx squared d dx. dy dx. Saya baca lah kan. D 2 kali d squared ni. Okay, d squared y dx dx squared. So d yang kuasa 2 macam d squared y dx kurungan squared. Dia buat macam ni, d2y dx squared. Cara sebutan lah. Okay. So ini kena differentiate 15x squared dapat apa? Tahu kan? 30x. Ini 0. Yang ini negative 2x power negative 3. So kita adjust lah cantik sikit. So dapat habis kan? Okay. Habis. Saya rasa saya ajar laju je. You faham tak Faham. Tak apa, nanti tengok lagi video ke Okay, tengoklah. Kalau tak tengok YouTube saya pun like je lah. Kan? Okay, so sekarang ni macam ni. Kita ada masih sikit lagi. Saya buat dengan lajunya. Suppose tak buat. Kan? Saya ingatkan saya tak sampai tahap ni. Tapi alhamdulillah sampai. Saya cuba dengan laju, you tengok je. Okay, soalan macam ni banyak show. Nanti chapter ni banyak soalan show. Proof. Okay, nanti sebab kalau dia tak buat macam tu, you all boleh tunjuk, you all boleh stop sampai ikut suka you all. Kami yang pemeriksa pening kepala. Tak tahu nak stop kat mana kan. So given ini, show that G prime X, dia so show dah maknanya. Senang, sampai kat sini jawapan akhirnya. Kan? So ini pattern, you boleh buat ni over ni. Maknanya kita boleh apply apa rule ni? Nak apply apa rule? Quotient rule, product rule? Chain rule. Chain rule. Kalau chain rule penting macam ni. Kalau Quotient rule. Kalau chain rule, you kena U macam ni. Kena ada quotient rule juga. Boleh juga. Kalau yang ni quotient rule terus. Banyak rule lah. Katakan kita nak buat, ada bahasa sikit lagi ni. Saya nak buat dalam bentuk quotient rule lah. Siapa nak chain rule tadi, boleh juga. Okay. Dan sebenarnya kalau you belajar law nanti, akan boleh guna benda lain pula. Okay. V ini. Okay. So tak apa, saya tukar ikut step by step. You boleh direct Saya tukar macam ni. Okay. U prime. Kan dapat ini akhirnya kan. Akhirnya dapat ni. Saya buat lah. V prime 1/2 macam ni. Tapi bahaya. Because of the other negative. Tolong kalau untuk ini, you kena alert. Bagus juga kalau buat chain rule tadi. Sebab kalau buat direct ini, 1/2 power itu sini, negative 1/2. Tapi you kena differentiate 1 minus x. Yang ini student majority akan careless. Kena alert. So G prime x
formula, saya saja tulis formula supaya you all alert. Okay. Dan dia gini kan? Ke atas. Okay. 1/2 third x times 1 minus x minus third x u dengan negative 1/2 1. Okay. Over. Ini kadang-kadang kita terlupa. Okay. Dan saya laju sikit lagi. Saya tulis comel sikit lah. Macam tak cantik je cara. Sometimes cara presentation kita serabut. Dan kita akan lost. Ini. Yang ini over 1 minus x. Dia show macam tadi. Okay. Lah banyak pula. Ni saya buat kan. Ni darab ada lagi tak yang tak darab? Okay, darab juga. Tak apa, darab je lah. Okay, saya darab ni. Saya darab ni cross product yang atas ni. Cross product. Dapat 2. Tak apalah, termasuk 2 ni. No, 1 minus x Sebab dia cert plus 2x over 1 minus x yang bawah ni, konsep ni. Ni saya darab 4 x 1 minus x. Tu g prime x. Ini 2 minus 2x plus 2x dapat 2. Yang ini 4 saya bawa keluar. Okay. Yang ini sepatutnya saya pecahkan. Ini 1. Ini se-x. Ini 1 minus x half. Kan? Jawapan dia nak suruh. Okay. Okay, yang ini 1/2. Ini saya, tak apa saya buat ni dulu, dia nampak. Yang ini 1 minus x 3/2. So saya akan, last kali saya akan jadi macam ni. X, 1 minus x power 3. Dan shown. Sajalah. Okay, so the idea dia akan suruh tunjuk, show lah kebanyakannya ataupun up to mana-mana sebab itu the idea dia. Okay, dia guna ni. So actually kalau siapa nak guna tadi chain rule boleh guna juga. Okay, macam ataupun you all boleh guna macam ni juga. Macam ni tadi kan, ni lagi bagus juga, dia tak ada involve tak ada involve cert. Kan soalan dia G X equals X over 1 minus X. Tukar macam ni, X 1 minus X. Kita guna power rule terus. Macam ni kan. Guna power rule, half ini bawa ke depan. Okay, and then dia punya power dia reduce minus 1. Dan you dalam ni baru you guna quotient rule. U equals X. V equals 1 minus X. U prime 1, V prime negative 1. Saya rasa ini lagi bagus. You all tengok nanti dia punya solution. Yang saya buat tadi macam kena alert dengan negatif. This conclusion you all kena tahu. Okay, ni dia punya ni product rule. Benda-benda yang kena tahu ni. Dan quotient, chain rule, dia punya ni kena tahu. Dan habis untuk ini. Okay. Dah habis untuk ini. Dan saya rasa saya dah terlaju sikit untuk ini. Tapi saya harap